Edisi Isnin, tak lain tak bukan kita akan bersama menerusi perkongsian persona di Zahra. Untuk sahabat pendengar, anda juga boleh tonton secara terus sebenarnya di FB IKIM. Pergi ke IKIM FM, di FB live kami bawakan kepada anda. Siapa yang kita nak bawakan live ni? Tak lain tak bukan kita bawakan kepada anda Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu dia tak dengar suara Ustaz ni, nanti orang marah Ustaz. Dengar. Okey, alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah sihat. Kan baru-baru ni tengok kat IG je Ustaz. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah hari ni kita bawakan bersama dengan anda, yang mana anda boleh juga tonton di FB secara live lah kami bawakan. Alhamdulillah. Dan hari ni kita nak sambung sebenarnya Ustaz untuk rangkaian Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga. Kalau minggu lepas kita bawakan nama Al-Hakam, Allah SWT, Allah yang menghukum Ustaz kan. Kali ni hukuman Allah tu sangat adil. Kenapa? Kerana Allah Maha Adil. Dan hari ni kita bawakan untuk nama yang ke-29, nama Allah SWT iaitu Al-Adl, ataupun Maha Adilnya Allah SWT. Mungkin di awalan ini Ustaz berikan sedikit mukadimah untuk perkongsian kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Yang dirahmati Allah di JKIT, seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, hamba-hamba, kakak serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diberi kesempatan, diberi peluang, diberi umur untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, walau di mana anda berada. Okay. Bank lepas ni kita. Jadi maknanya mudah-mudahan sedikit kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Okey, dalam tahun ini kita sedang bincang nama Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga. Jadi hari ini kita kongsikan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Adlu. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil. Kalau kita nak tengok surah rujukan kita, dia adalah daripada surah Al-Maidah ayat 38. Surah Maidah ayat 38, Allah sendiri yang sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan juga ihsan. Jadi Allah Al-Adlu, Allah juga memerintahkan untuk kita selalu sentiasa berlaku adil sesama manusia. Jadi apabila kita bincangkan nama Allah Al-Adlu, kita akan bincangkan daripada 5 perkara, dan macam mana 5 perkara ini dapat sebagai satu penyejuk ataupun sebagai ubat yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah rumah tangga kita. So kita bincangkan nama Allah Al-Adlu daripada 5 perkara. Yang pertamanya ibu akak-akak ayah sekalian, Allah Al-Adlu, Allah tu Maha Adil. Allah Subhanahu Wa Taala memberi ujian sesuai kepada kemampuan manusia. Jadi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak meletakkan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, akak-akak sekalian, hari ini apa juga ujian, sebenarnya ujian itu adalah perkara yang mampu kita tanggung. Sebab Allah tidak meletakkan ujian yang kita tidak mampu tanggung. Okay? Dan dalam hadis Nabi SAW pun ada menyatakan bahawa asyaddul bala al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Seberat-berat ujian adalah para anbiya, para nabi. Kemudian mengiringi mereka mengikut kadar keimanan mereka. Jadi para nabi, cuba bayangkan ujian dia. Ujian kena hina, kena kata, nak kena bunuh, makna kelaparan, berbagai-bagai ujian. Sebab sesuai dengan iman. Kita hari ini sesuai dengan iman kita. Iman kurang adalah tengah-tengah dengan IKIM ni kan, kena gigit semut lah. Semut ni aku sibuk kurang. Pennya habis, astagfirullahaladzim. Okey. Maknanya iman sekadar macam-macam tu kan. Jadi semut tu lah. Jadi ujian pun macam tu lah, gigit semut lah, gigit nyamuk lah kan. Allah. Okey. Sekali-sekala datanglah ujian dari suami, daripada isteri, daripada anak-anak, mak mertua dan sebagainya. Tapi benda tu benda yang sesuai kita, kemampuan kita tanggung ya. Saya kan ibu ayah sekalian di JKIT, saya banyak handle maksudnya kes-kes mengenai rumah tangga ni kita selesaikan daripada sudut forensik insan kita panggil Jadi banyak orang datang memang pening kepala dia, dan di ujung sekali selalu mereka akan bertanya, Ustaz, ada tak orang yang lebih teruk daripada saya ujian? Boleh terfikir macam tu kan. Alhamdulillah. Ada tak orang lebih teruk daripada saya, Ustaz?
Jadi masalah dia, masalah isteri dia itu merajuk. Ada tak lebih teruk daripada saya, Ustaz? Oh, pada dia besar lah tu. Okay. Dan macam-macam lagi lah. Oh, saya dah jumpa yang lebih luar biasa pun ada. Yang tak perlulah saya sebut kat sini, yang teruk-teruk pun ada. Tapi ketika dia diuji, dia rasa benda tu berat sangat bagi dia. Tapi sebenarnya itulah ujian bagi dia yang sesuai dengan kadar keimanan dia. Jadi hari ini apa juga ujian kita? Sekarang ni orang rasa ujian berat. Tapi sebenarnya sesuai dengan keimanan kita. Sebab itu kata ulama, jangan bandingkan ujian kita dengan orang lain. Nanti kita tidak akan mendapat apa-apa kebahagiaan. Kenapa aku yang diuji? Kenapa bukan orang lain? Kan? Aku kenapa diuji berat macam ini? Kita rasa kita berat, tapi biasa padahal. Kan? Bagi orang lain yang lebih berat lagi. Jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Betul. Jangan bandingkan ujian kita dengan orang lain. Nanti kita tidak akan pernah merasai apa-apa kebahagiaan. Sebab ibu-ibu ayah-ayah sekalian, ujian ni kesamaannya adalah dia menyempitkan hati. Kesamaan dia. Perbezaannya hanya bentuk saja. Bentuk berbeza. Kesamaan, ia menyempitkan hati. Natijah dia kan? Natijah dia sama. Orang kena gigit semut, itu paling beratlah bagi dia, menyempitkan hati. Aduh, kenapa lah aku kena gigit? Orang sebelah dia tak kena gigit. Kenapa dia kena gigit? Dia tak tahu orang sebelah tu kena juga sebenarnya. Orang sebelah tu kena dah 2 minggu lepas contohnya. Maknanya semua orang ada bahagian dia. Yeah. Tapi hari ini kalau kita mula membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah ada apa-apa kebahagiaan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, dia meletakkan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita pula jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain, ya. Kerana kita nanti tidak akan memperolehi apa-apa kebahagiaan. Itu yang pertama. Dan Allah Al-Adlu, Allah yang Maha Adil. Yang keduanya apabila kita bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil, yang keduanya Allah beri hajat kepada kita sesuai dengan keperluan kita. Sesuai dengan keadaan kita. Kita minta hajat pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini. Dan adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi itu sesuai dengan keadaan kita. Sebab itu kadang-kadang menangis kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu hajat. Kita rasa kita nak sangat benda ni. Tapi benda tu mungkin kalau dibagi memburukkan kita. Tapi kita menangis minta, Allah tak bagi juga. Jadi Allah Al-Adlu, Allah Maha Adil. Kenapa Allah tak bagi? Bukan sebab Allah tak adil. Sesuai dengan keadaan kita. Kalau dia bagi, kita makin sombong, kita makin rosak, dia takkan bagi pada kita tu. Jadi sesuai dengan keadaan kita. Saya nak bagi satu contoh, satu analogi cerita. Kisah saya kecil-kecil dulu. Dulu kan, Kak Yati, ibu-ibu ayah sekalian kan. Orang dulu pakai pisau cukur. Bukan macam sekarang tau. Pisau cukur tu dia memang pisau betul. Kemudian letakkan dekat dia punya tapak dia tu. Dia pusing-pusing, itulah pisau cukur. Nanti kalau mungkin dah guna 2-3 kali, dah agak tumpul, buka, maka pisau tu dibuang atau diletakkan mana-mana, terbuang. Diuruskan untuk buang. Satu hari entah macam mana, saya jumpa pisau tu. Saya jumpa pisau. Pisau cukur. Ni Ustaz Muhammad yang jumpa tau. Lepas tu umur saya ingat 5 tahun tu lah. 5 tahun tau. Ni Ustaz Muhammad 5 tahun dulu. Agak-agak macam mana yang dia buat ni. Macam mana gelidisnya. Gelidis. Okey. Jadi saya jumpa pisau ni. Saya tengok pisau ni, macam memang best sangat. Macam satu permainan yang takjub. Saya tak pernah main benda ni. Sebab apa? Saya tengok, saya ambil pisau ni, saya potong kertas, boleh putus lah. Wow. Saya datang kat langsir mak saya, kan? Saya potong langsir mak saya, saya kata, boleh putus. Innalillah. Okey. Arwah ayah saya nampak. Rahmatullah alaihi, Allah arwah ayah saya nampak. Dia pujuk saya dengan baik. Ini pisau bahaya, jadi dia tak nak rampas kan, atau tak nak ambil. Dia pujuk. Bagi saya waktu tu, abah ni nak main sekali. Kita minta. Saya pun bagi. Saya bagi, dia terus ambil, letak dekat tempat tinggi. Selaku budak sekitar umur 5 tahun waktu tu, saya mula menangis. Kan? Menangis nak minta pisau tu. Menangis saya minta, adakah ayah saya bagi pisau itu pada saya? Dia tidak akan bagi. Menangislah saya, dia tak bagi. Gia 1, macam tak jalan ni nampak. Kita pun masuk gia 2 lah. Menangis kita. Lama-lama masuk gia 5. Kan? Menangis berterusan. Akhirnya
bukan pisau yang saya dapat, rotan saya dapat. Ketika dapat rotan, tarik handbrake terus. Tak berbunyi langsung. Okey. Break angin sikit. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian ni, hari-harian kadang-kala itulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa benda tu terbaik buat kita, kita perlu sangat, kita nak sangat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Adilnya Allah, Allah tak bagi semua apa yang kita minta sebab belum tentu benda yang kita suka benda tu baik buat kita. Belum tentu. Jadi menangis kita minta, makin tak dapat ataupun makin teruk, makin kena rotan kita kan. Rupa-rupanya ada benda yang lebih baik nak dapat. Kalau kita dah bagi pada hari ini, mungkin benda tu teruk. Betul. Jadi hari dalam rumah tangga sama juga. Kita diuji, kita minta. Ada benda kita tak dapat kadang-kadang. Rupanya Allah nak bagi benda lebih baik buat kita tu. Jadi tenang-tenang, sabar-sabar, dan percayalah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha mengetahui, Allah Maha pengasih. Allah tidak beri seluruh apa yang kita minta sebab belum tentu benda yang pada kita bagus, benda tu sebenarnya bagus buat kita. Itu kita kena faham. Allah Al-Adlu. Yang kedua, Allah tu Maha Adil, kan? Dan kita kena redha, kan? Dan kita kena bertawakal, menyerah pada Allah sebab Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik buat kita. Allah beri bukan apa yang kita mahu, tapi apa yang kita perlu, yang kadang-kadang kita pun tak tahu. Ustaz kan, masya-Allah. Dan kita akan berhenti rehat seketika untuk sahabat dengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Sambil-sambil itu jomlah terus share pada yang lain supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Inspirasi Inforia Islami, alhamdulillah kembali bersiaran waktu ini menerusi Persona Dizara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di Konti IKIM. Ustaz kan bukan sekadar kecil-kecil je kreatif tau. Dah besar, umur 15 tahun dah sampai Pakistan dah Ustaz kan. Mana tak percaya mak ayah kan. Alhamdulillah. Dan hari ni bersama kita lah Ustaz Muhammad kan di Konti. Cerita tentang Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan ada al-adlunya Allah Subhanahu Taala yang Maha Adil. Tadi Ustaz dah gariskan ada dua lah antara ubat ataupun penyejuk lah Ustaz untuk apa-apa masalah pun. Allah tu Maha Adil. Allah beri ujian sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keperluan dan juga keadaan kita Ustaz kan. Itu baru dua Ustaz. Setelah pisau cukur keluar, rasa sampai 5 nanti, apa lagi yang keluar, insyaAllah. Silakan Ustaz sambung. Okey. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, kita sedang bincang nama Allah Adlu. Al-Adlu, Allah tu yang Maha Adil ya. Dan bila bincang nama Allah Maha Adil, kita bincang daripada 5 sudut ya. Yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala merencanakan takdir untuk kebaikan kita. Rencanakan takdir untuk kebaikan kita ya. Tidak ada benda kebetulan dalam hidup kita. Tak ada benda kebetulan dalam hidup kita. Merencanakan takdir untuk kebaikan kita. Okey. Jadi kadang-kadang sesuatu benda yang berlaku dalam hidup kita tu, kebaikan tak nampak sekarang tu. Kebaikannya mungkin nampak 5 tahun lagi. Hari ni kita pernah sesat, contohlah kan. Siapa katalah kita duduk Kelang contohnya. Ni contoh duduk Kelang. Kita tak pernah pergi Gombak. Kan tiba-tiba isteri kita kata, apa bang, hantar pergi Gombak bang? Ada apa? Ni lah nak dengar pasal taklimat apa lah kan, contoh kan. Okey, ada bisnes taklimat contoh kan. Kita pun pergi Gombak. Kita pergi Gombak, sesat jalan. Kanan bang, kanan. Kiri. Kanan ke kiri ni. Oh, kanan. Kanan ke kiri ni sesat. Kan saya kata tadi. Kan saya dah cakap tadi. Maka macam orang dulu cakap, baca kitab tak berbaris membebel sepanjang jalan. Awak ni tahu ke tak tahu? Masuk jalan sana, sesat jalan sini. Lama-lama balik macam tu saja. Balik ke Kelang contoh balik ke Kelang tak pergi pun. Gombak kan. 6 bulan kemudian kita ada urusan penting di Gombak. Rupanya 6 bulan dulu pernah sesat. Kita tahu dah jalan. Oh, sini, situ, sini. Allah sediakan keperluan 6 bulan awal daripada masa yang sebenar. Jadi benda dalam hidup kita, tak ada benda kebetulan dalam hidup kita ni. Kan? Kalau ibu-ibu, kakak, ayah renungkan balik. Kita cuba renung perjalanan hidup kita. Tidak ada benda kebetulan dalam hidup kita. Allah aturkan bagus saja. Hari ni kita bertengkar dengan suami contohnya. Kita rasa pening, kita rasa penat. Rupa-rupanya Allah nak bagi satu ilmu kan. Ilmu apa? Ilmu untuk kita bantu ramai orang lain. Macam mana menghandle suami macam suami kita contoh. Akhirnya kita dapat ilmu dan kita boleh kongsi dengan orang. Mungkin kita dapat isteri yang mungkin memeningkan. Dengan pening itulah asyik membebel menjadikan kita lagi kuat bekerja. Akhirnya senang hidup kita. Allah jadikan isteri yang kuat membebel rupanya untuk kita tak jatuh ke zon selesa.
Semakin kuat kerja Ustaz. Makin kuat kerja. Macam Ustaz ni. Maksudnya pergi pejabat duduk dekat pejabat ya. Duduk pejabat, lama-lama makin maju. Tidak ada benda kebetulan dalam hidup kita. Jadi Allah aturkan sesuai dengan kebaikan kita yang kita tak perasan kadang-kadang. Saya nak cerita maknanya kisah benar. Saya pernah menguruskan jenazah di Shenzhen, China ya. Polisi kerajaan China waktu tu ni tahun 2009 apa nama 2009 polisi kerajaan China sekarang saya tak tahu. Orang foreigner kalau meninggal situ kena bawa balik sebab tanah kubur tak cukup. China punya rakyat 1.2 bilion. Jadi satu orang meninggal kat China, saya nguruskan jenazah dia. Okey. Jadi saya dah telefon kedutaan. Saya ingat lagi perkataan kedutaan. No way, takkan boleh tanam kat sini. Kena bawa balik. Kan? Kena bawa balik. Okey. Pendekkan cerita, apabila saya sampai di Shenzhen sana, pagi tengah hari itu kan, dah lepas uruskan dokumentasi dan sebagainya, imam tanya saya, imam masjid tanya saya. Imam masjid kata apa? Ni jenazah ni nak ditanam sini ke nak bawa balik? Tanya. Imam masjid Shenzhen. Saya pun kata, mana boleh tanam sini kan? Saya dah tanya kedutaan, tak boleh. Memang susah lah apa semua. Saya kena cari orang yang nguruskan lah apa semua. Imam tu tengok je saya. Kalau imam tu tanya, aku tanya, nak tanam sini ke nak bawa balik? Oh, okey. Jawab soalan dia betul. Tentu saya cakap lah, kalau dari Islam, yang senang dia, mana meninggal situlah tanam. Okey, kita uruskan. Uruskan. Dia fight untuk uruskan. Akhirnya tanam imam tu tanam di Shenzhen. Masya Allah. Tanam di Shenzhen. Okey. Dah habis urusan jenazah, saya tanya imam tu, "Imam, kau fight betul-betul ni? Kau kenal ke dengan yang meninggal ni?" Apa kata imam? 20 hari lepas, masjid ni ada buat satu keraian, macam majlis lah senang nak cerita kan. Dia ni bertahun-tahun duduk di Shenzhen, jarang datang ke masjid, terlibat dengan program masjid, maksudnya datang masjid sembahyang macam biasa, terlibat dalam program masjid. 20 hari lepas dia datang ke masjid Shenzhen dan majlis tu dia tolong. Yang semua AJK masjid kenal, tolong masak, tolong apa semua. 20 hari lepas tu meninggal, imam dan AJK masjid kenal, ini orang yang tolong kita ni. Tolong betul-betul untuk menggembumikan. Cuba bayangkan, adakah 20 hari lepas tu benda kebetulan Allah gerakkan hati dia untuk tolong? Tidak ada benda kebetulan dalam hidup kita. Saya balik kan daripada Shenzhen balik ke Malaysia, saya kata, ya Allah, Masya Allah, Allah gerakkan hati kita, kadang-kadang Allah sediakan benda-benda sebenarnya. Ada banyak kebaikan kita tak tahu. Tapi ketika melalui benda-benda tu, kadang kita rasa perit, kita rasa sedih, kita rasa penat kadang-kadang. Tapi ada benda Allah sedang sediakan untuk kita yang kita tak tahu ilmu tu untuk apa. Itu adil Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Yang keempat, adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menghukum seseorang itu sesuai dengan kesalahan. Allah tu maha adil. Kita manusia, kita tak tahu cerita. Kadang-kadang kita menghukum degree kesalahan terlalu tinggi bagi kita. Suami kita buat salah, dia buat salah, dia tersilap. Tapi degree kesalahan bukan 100% daripada dia. Mungkin katakanlah dia ada berkenan dengan orang perempuan lain, kita tak suka, kita geram, sakit hati saya ustaz, kita mengadu ke ustaz contohnya kan. Okay. Kita letakkan degree 100% kat dia. Dan kita pun mungkin doa benda-benda buruk kat dia pun. Biar ya Allah balaslah Tuhan. Biar dia tahu, biar dia padan muka dia. Tapi tengok dia okey je. Sebab apa? Mungkin salah tak salah. Salah tetap salah. Tapi degree kesalahan mungkin pada dia 30%. Kita letak 100%. Lagi 30% mungkin daripada kita sendiri. Kita yang tak buat dah jatuh zon selesa. Kita buat tak tahu kat dia. Kita pun buat maknanya buat main marah-marah dia, suka-suka nak cakap apa. Kan? Lagi 20% mungkin kawan-kawan dia. Kan? Lagi 10% mungkin pembantulah. Pembantu mungkin. Jadi kita gerakkan, kita hukum dia dengan 100% degree. Tapi Allah Maha mengetahui. Sebab tu kita kadang-kadang kita nak supaya badan muka biarlah. Tapi Allah tidak mengabulkan doa keburukan kita tu. Sebab apa? Allah tahu sebenarnya. Kita tak adil. Kan kita lihat pada mata kita dan perasaan kita. Jadi kita menghukum tu dengan degree. Degree kita yang kita letakkan 100%. Kita melihat orang salah ni kadang-kadang kita letak degree tu 100%. Satu orang tiba-tiba kita dapat tangkap dia mencuri kasut di masjid. Contoh kan. Kita letakkan degree 100%. Mungkin kita geram, mungkin macam nak pukul dia. Tapi kenapa dia ambil? Mungkin memang dia jahat 30%, mungkin dia perlukan duit
untuk makan pada hari itu 20%, yang minta zakat pada orang masjid atau orang pun tak bagi. Jadi kita hukum kita rasa macam 100%, kita nak marah, kita letak 100%. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha mengetahui. Sebab itulah kadang-kadang banyak doa-doa keburukan seseorang tidak berlaku kepada seseorang sebab Allah tu yang Maha Adil menentukan suatu benda. Sedangkan kita tu tidak kadang-kadang. Ibu bapa kakak, tuan-tuan muslim sekalian, dan yang terakhir, yang kelima yang terakhir, adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadili setiap kesalahan dengan tangan-tangan yang mengadili. Dengan tangan-tangan yang mengadili. Maknanya ada hukum syarak yang Allah telah turunkan di muka bumi kita ini dan difahami dan diadili oleh orang-orang yang diberi kuasa untuk mengadili. Contoh kalau dalam konteks mahkamah syariah contohnya kita hari ini. Jadi hakim-hakim mahkamah syariah dia mengadili seseorang. Contohnya apabila seseorang tu bercerai contohnya kan. Ada hak-hak. Okey, anak bawah umur akan dapat ke ibu. Walaupun bapa tak puas hati. Tak puas hati. Tapi itu hukum daripada Allah yang diadili oleh tangan yang mengadili, hakim mahkamah syariah. Anak bagi kat ibu, naturally dia. Tak usah berebut-rebut. Kecuali kalau dibuktikan ibu tu jahat. Ibu tu memang orang yang jahat, tak boleh nak jaga dan sebagainya. Dan dibuktikan tu juga dihakimi oleh hakim mahkamah syariah, bukan kita. Betul. Jadi maknanya di tangan orang-orang yang mengadili ada hukum-hukum syarak dia. Hari ni katakan kita geram kat isteri kita. Kita kata, awak ni derhaka, awak nusyus. Kan perempuan kalau nusyus, dia tidak, maka gugurlah hak nafkah dia. Tapi yang menetapkan nusyus bukan suami. Bukan ukuran suami. Adalah hukum atas pengadilan hakim mahkamah syariah. Jadi maknanya tak boleh suami yang buat keputusan, awak ni nusyus, malah nak bagi nafkah. Dia pula Dia kena bawa hakim dengar dua-dua, barulah hakim putuskan betul ke nusyus ataupun tidak. Bukan suami itu. Jadi maknanya bukan kita yang menghukum setengah-setengah keadaan. Ada orang yang menghukum di atas maknanya dengan secara yang adil, dilihat kepada situasi-situasi keadaan itu. Jadi Allah melakukan hukum syarak dia yang akan diadili oleh hakim-hakim, orang yang diberi kuasa untuk mengadilinya. Macam nafkah contohnya kan. Macam mana nafkah, macam mana keadaan dalam perkahwinan, hak suami, hak isteri dan sebagainya. Allah Maha Adil, maka hakim mahkamah syariah akan membantu kita, menyedarkan kita. Kadang-kadang ibu-ibu, ayah-ayah, ada orang yang hanya boleh ditegur dengan undang-undang. Dia tak boleh ditegur dengan nasihat ustaz kat masjid. Ada orang yang dengan nasihat dia boleh berubah. Dia dengar pesona di Zahra, dia boleh berubah. Alhamdulillah. Ada orang tak, dia kena ditegur dengan undang-undang. Baru dia sedar. Dia kata, rupanya bukan aku ni hidup bukan keseorangan. Bukan jungle law. Bukan dalam hutan. Aku ni tertakluk dengan undang-undang negara. Dengan undang-undang syariah yang dikuat-kuasakan dalam negara kita ni kan. Ingat boleh suka-suka buat anak orang, ingat boleh suka-suka. Kan ada balai polis, ada polis, ada hakim. Ada hakim, ada penguat kuasa. Maknanya ada orang bukan suka-suka nak buat orang, suka-suka nak buat anak orang, ada hukum. Jadi ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan syarat untuk kebaikan manusia, untuk dipraktiskan. Akhirnya manusia menjadi orang-orang yang baik. Ada tarbiyah dia, ada sudut keadilan daripada mahkamah, ada penguat kuasa, ada hisbah dipanggil. Maknanya orang yang menguatkuasakan dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, dan sebab itulah agama Islam bukan agama akhirat semata-mata. Dia agama dunia akhirat. Dunia lagi dia akan pastikan orang mendapat keadilan yang sebaiknya. Akhirat dia akan maknanya dinilai kembali. Maknanya semua akan bercakap. Tangan menjadi saksi, mata menjadi saksi, kaki menjadi saksi di atas apa yang kita laksana dan kita buat. Jangan risau, jangan sedih berpanjangan kerana Allah tu Maha Adil, insya-Allah. Dan kita ada soalan yang ada 2-3 soalan Ustaz. Berkaitan dengan sihir pemisah, betul-betul wujud ke Ustaz? Kadang-kadang kita baru senang sekejap, tapi orang mendengki tu lebih daripada yang sepatutnya. Dan macam mana tu Ustaz? Dan jawapan tu kita akan dengarkan selepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sunnah menjadikan anda seorang yang jinis. Kenali rasional cara hidup Baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
setiap pembawaan diri manusia itu lain-lain. Ya, ada orang yang mungkin marahnya lebih, ada orang yang mungkin takutnya lebih. Masing-masing itu dia ada komposisi yang lain-lain yang membentuk diri. Jadi dia memang kena kenal betul dirinya itu. Sebab kalau dia tak kenal diri, macam mana dia menguasai dirinya? Tapi kalau dia jahil diri, macam mana dia boleh mengawal diri dia? Sebab dia kena mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran waktu ini bersama Ustaz Muhammad Abdul Alamin dalam Pesona Dizara dalam rangkaian Asma'ul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT. Minggu ni Ustaz bawakan Al-Adlu ni, Allah SWT. Allah Maha Adil. InsyaAllah untuk sama-sama kita jadi orang yang berlapang dada setiap ujian yang Allah kurniakan. InsyaAllah kita nak raikan soalan-soalan boleh Ustaz ya. Sahabat-sahabat kita di WhatsApp IKIM di 0112900404 dan juga di FB IKIM. Tadi saya cakap tentang ada beberapa soalan Ustaz berkaitan dengan sihir pemisah ini. Betul-betul wujud ke Ustaz? Satu, kita ada dua situasi. Satu, sahabat kita ni dah 2 tahun berpisah dengan suami, kemudian balik semula, rujuk dan sebab saling mencintai dan sebagainya, tapi semakin lama masalah semakin rumit pula Ustaz. Ada masalah-masalah lain yang kadang-kadang tak tahu puncanya macam mana. Adakah itu disebabkan sihir? Dan kedua tadi, soalan sahabat kita ni berkaitan dengan sihir juga. Dia kata dah macam-macam perkara dilakukan dalam rumah tangga, macam-macam, rasanya saling sayang menyayangi, tapi rasa macam tak boleh nak duduk sebumbung dah Ustaz. Nak bergaduh-gaduh je. Macam mana Ustaz? Dan yalah, bahagia kita yang orang nampak, tapi dukanya tu orang tak pernah tahu apa yang kita lalui Ustaz. Okey. Pertama sekali, sihir tu memang wujud. Surah Al-Baqarah Allah sebut dia tak nafikan. Dunia moden sekarang ni pun kita tak nampak benda tu. Sebab apa? Sebab kita cuba melupakan bab ini kan? Tapi memang wujud sihir. Quran sendiri sebut sihir itu wujud. Jadi pertamanya sebab tu, kenapa satu orang tu boleh kena sihir? Sebab ada orang hasad, ada orang dengki dia kan? Kenapa orang boleh dengki kita apabila kita ada nikmat? Dalam hadis Nabi SAW sebut, kullu dhi ni'matin mahsudin, setiap orang ada nikmat mesti akan dihasad. Sebab itulah kita kadang-kadang gairah untuk bermedia sosial. Betul. Kan? Kita tayangkan kita punya itu, kita tayangkan kita punya ini. Bila kita tayangkan, kita ada satu risiko. Risiko apa? Akan ada orang hasad. Dan apabila orang hasad, ada yang dalam hati saja. Ada kadang-kadang diterjemahkan dalam bentuk ada benda yang berlaku. Kalau diterjemahkan ada bentuk benda yang berlaku, ada dua akan berlaku. Sama ada sihir ataupun ain disebut. Ain ni pandangan mata yang hasad. Ain ni dia tak buat secara niat untuk menjatuhkan orang tu atau menjadikan orang tu mudarat. Tak berniat. Dia tak niat pun nak mudaratkan orang tu. Tapi kebetulan dia tu ada ain. Kan? Dia sendiri ain. Dan Nabi SAW sebut al-ain haq. Ain tu betul-betul ada. Jadi kalau kita nak baca mengenai ain, selain daripada kita dengan kuliah, sekarang ni banyak rujukan untuk knowledge review. Boleh semak dekat Google dulu, tapi bukan 100% kat situ. Kena tanya ustaz untuk apa tu ain. Okay? Jadi maknanya bila kita paparkan kita punya harian punya live kita, risiko dia akan ada orang hasad. Sebab tu kita nak tayang pun boleh, tak nak tayang pun boleh. Kalau kita nak tayang, kita kena ada persediaan mental. Okey, bila aku tunjukkan, aku akan dihasad oleh orang lain. Hasad tu boleh berlaku macam mana? Ada sekadar macam orang kau ni, sekadar itu. Ada yang sihir, ada yang juga ain. Itu kena bersedia. Sebab tu orang yang nak tayang-tayang macam ini, eloklah zikir. Jangan suka-suka nak tayang, nak minta recognition atau pujian tinggi sangat tanpa terlupa untuk pagar diri daripada sudut benda-benda yang gaib, benda yang kita tak nampak ni. Paling mudah nak pagar diri tu macam mana Ustaz? Paling mudah baca ayat kursi hari-harian. Pagi sekali, petang sekali. Itu paling mudah lah. Saya boleh kongsikan amalan-amalan yang lebih panjang-panjang lagi, tapi akhirnya takut tak praktikal. Baca surah Kahfi 3 kali sehari. Ya, boleh ilmu sebagai catatan, tapi takut kita lalai, kita tak amal pun sebab panjang sangat, terbeban kita. Ayat kursi kita baca kurang 1 minit je. Betul. Boleh tak kita amalkan satu hari 2 minit saja untuk mengelakkan sihir dan juga ain? 2 minit je. Sekali pagi, sekali petang kita baca. Dan tak panjang pun. Kita boleh hafal lirik lagu. Kenapa ayat kursi tak boleh nak hafal? Kan? Nanti advance-nya, okay, saya dah hafal ayat kursi pagi satu, petang satu. Kita dah ada budaya untuk beramal, barulah cari amalan yang tinggi-tinggi. Ini kalau zero, tak pernah beramal, nak beramal terasa takut terbeban. Okey, Ustaz, ayat kursi seminit macam panjang Ustaz. Kita banyak kerja ni, banyak kerja Ustaz. Mula takut habis dah masa. Okey, mulakan setiap pekerjaan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 1 saat. 1 saat aja.
Kan sebelum kita di media sosial kan, sebelum kita send ataupun kita upload, bismillahirrahmanirrahim. Send. Kan alah ustaz, macam tak ada masa juga. Kalau tak ada masa juga, tak payah buat. Tak ada rezeki lah nak beramal. Tak payah buat. Kan tak ada masa juga. Kalau dah kena besok, jumpalah ustaz ke apa kan. Tak payah buat. Tapi saya nak berapa minit anda akan spend masa. Okay. Dan tengok berapa minit awak spend masa. Orang sekali kena nak berubat, bertahun-tahun belum tentu baik. Sekali ubat 5-6 jam. Kan? Arwah ayah saya adalah orang yang pengamal perubatan Islam. Kenapa setakat ini saya dengan abang saya Ustaz Jazlan tidak mengubat orang? Kenapa? Kan? Kenapa Ustaz? Kan? Sebab ambil masa yang panjang. Arwah ayah saya tak tidur kena satu malam. Kan? Sekali ubat 5-6 jam. Di luar sana ada 10 orang. Allah. Macam mana? Nak ceramah lagi, nak apa lagi? Arwah ayah saya hampir tak tidur. Kan? Maknanya balik berceramah pukul 12 malam, dah ada orang tunggu kat rumah. Dia kata bagi saya tidur kejap, pukul 2 bangun, start berubat sampai subuh. Subuh pagi siang tu pun tak tidur dah. Jadi memula dulu supaya arwah saya meninggal, saya cari berubat juga. Tapi saya kata, setakat ni tak, nanti kau dah tua-tua, dah pencen kan, dan ada banyak masa, mungkin boleh. Sekarang ni tak. Sebab apa? Dia akan mengambil banyak masa. Jadi bayangkan productivity kita. Jadi bayangkan kalau abang-abang, ayah-ayah sekalian amalkan daripada awal benda tu. Kita bina protection dalam diri kita. Tak payahlah kita menghabiskan masa untuk kita berubat. Sekali berubat 5 jam, 6 jam, perlukan sebulan contohnya. Berbanyak masa kita habis. Kan mencegah lebih baik daripada mengubat. InsyaAllah amalkan. Terima kasih banyak Ustaz ilmunya. Dan seterusnya soalan daripada sahabat kita ni Ustaz, namanya tak nak disebut, tapinya seorang lelaki kata macam mana kalau sudah berkahwin tapinya melakukan zina, adakah perkara itu akan merosakkan hubungan rumah tangga dia sampai ke akhir nanti Ustaz, memberi efek kepada rumah tangga? Okey, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kalau orang dah berkahwin dia berzina, maka dia punya hukum tu beratlah. Tapi sekarang ni tak dapat nak cari hukum tu. Kan? Maka macam mana taubat betul-betul, insya'a ghufira wa insya'a udhiba. Kalau Allah nak, Allah akan ampunkan. Kalau Allah nak, manakala atas Allah boleh ampunkan, atau Allah nak azab. Jadi maknanya peliharalah semaksimal mungkin diri kita ni. Jadi adakah dia menjadikan rumah tangga kita tu rosak dan sebagainya, itu atas diri kita, macam mana kita handle. Dan jangan jadikan tabiat. Saya nak kongsikan kepada kita semua, saya adalah orang yang mengasaskan rumah HIV Muslim tau. Rumah HIV Muslim. Jadi dulu tahun sebelum 2009 tak ada rumah HIV Muslim. Mereka duduk di gereja-gereja. So kita fight untuk keluarkan. Poin yang saya nak kongsikan pada hari ini, berapa banyak orang yang kena jangkit HIV sebab zina sekarang ni. Dan dalam 5 tahun punya statistik, orang kena HIV bukan sebab dadah dah. Dulu orang dadah kongsi jarum, sebab tu dia boleh kena HIV. Sekarang orang dadah tak kongsi jarum dah. Sekarang peningkatan HIV kerana perhubungan seks. Kan ada satu orang tu, dan sekarang kat rumah saya kadang-kadang top profesional tau. Pilot ada, engineer ada, peguam ada, pesyarah ada. Kan, saya pernah tanya satu orang, awak pergi ni ke dengan pelacu ke? Tak ada Ustaz. Saya cuma berhubung dengan 4 orang je. 4 orang je. Saya tak tahu siapa yang bagi HIV kat saya. Bayangkan dia berhubung dengan 4 orang. Seorang bawa HIV, masuk dia 5 orang kan. Sekarang sudah 5 orang yang kena HIV. Termasuk diri dia lah. Termasuk diri dia. Isteri dia kita tak kira. Isteri dia kita tak tahu. Dan ibu akak-akak ni bukan nak takutkan. Kita je. Kita orang tak dengar ni. Kita je. Hati-hati. Peningkatan HIV perempuan banyaknya adalah kerana aniaya, suami bawa balik dan suami tak perasan. Saya tak tahu. Boleh tanya statistik. Kan? Sebab itu ini bukan kita nak sangka buruk lelaki kita. Abang cek betul. Bukan. Bawa cek bersama jom. Cek darah. Cek darah kan. Tapi nak ceritanya abang tolong jaga benda ni. Please. Kan? Itu adalah satu peringatan Allah nak bagi, jangan berzina. Kan? Sebab kalau dah kena sakit satu sen benda tak guna lah. Maknanya benda macam tu. Sebenarnya tapi siapa yang dah kena, adalah pencegahan dia. Janganlah bukan end of the world lah, bukan kan. Maknanya dah kena, ada benda yang boleh dibuat kan, mengikut prosedur dia. Tapi kalau belum kena, janganlah kan, benda zina ni. Dan seterusnya soalan Ustaz daripada sahabat kita ni, kata macam mana nak tegur ayah yang beri nafkah kurang kepada mak, sedangkan bayar gaji lebih banyak daripada jumlah nafkah tu. Maknanya gaji dia banyak lah Ustaz.
Okey, kita tengok, saya cuba memahami cara thinking ayah tu. Okey, cara thinking ayah tu. Kalaulah ayah tu katakanlah umur dia 50 tahun kan. Maknanya dia hidup pada sekitar umur 60-an 70-an. Yang sposin tu masih dapat nasi lemak tau. Dan kalau ayah tu tak biasa pergi pasar, mak yang pergi pasar, dia tak tahu peningkatan harga barang. Dia tak tahu. Dia kata okey, ni RM10 pergi pasar, baki pulangkan. Dia ada baki RM10 tengah ada baki. Memang tak tahu. Itu segi kemanusiaan. Jadi kita kena faham dulu di sudut kemanusiaan ayah tu macam mana. Macam kenapa dia bagi kurang pada mak? Oh, ayah ni tak pernah pergi pasar, dia tak tahu harga barang. Kadang-kadang orang lelaki sibuk kan. Memang dia tak tahu harga barang tu berapa. Dia ingat dia bagi 200 tu macam seorang dah full dapur untuk sebulan contohnya. Tahun 80-an boleh tau. Tahun 80-an. Tahun awal-awal 90-an boleh. Kan? Sekarang susut nilai harga barang tinggi dan susut nilai duit tu dah makin kecil, dah makin rendah. Jadi mungkin tak macam tu. Jadi mungkin ayah tu dia tak bagi nafkah secukupnya sebab dia tak tahu. Itu kita kena faham dulu. Jadi orang yang tak tahu kadang-kadang kita kena dengan hisar hikmah terangkan kepada dia ataupun sekali-sekali ajak. Ayah, jom saya nak belanja ayah, kita pergi pasar contohnya kan. Kalau kita cakap ayah kenapa tak bagi mak nafkah? Jadi kita tegur tu niat baik. Ayah tak faham apa tak cukupnya, apa lagi tak cukupnya, kan jadi gaduh. Kan. Jadi memahami kunci yang sangat penting. Why? Kenapa dia macam tu? Kalau memang tabiat dia maknanya memang agak prihatin duit, bukan kedekut tau, dia prihatin dengan duit. Beza tu. Beza. Dia prihatin dengan duit, ada cara ubat lain pula. Doakan, bagi tahulah cara berhikmah, atau mak tu kena bagi tahu. Ada orang memang dia kena bagi tahu baru dia bagi. Apa yang dia perlu. Dia tak ada inisiatif untuk bagi. Mak minta walaupun dia bebel, awak ni duit asyik duit dia, tapi dia bagi juga. Ada orang jenis macam tu. Jadi mak janganlah tak minta pula. Kalau ayah memang jenis macam tu. InsyaAllah usahakanlah ya, kita doakan semoga mempunyai jalan keluar untuk masalah-masalah tersebut. Dan satu soalan daripada sahabat kita, Perai kata, dari seberang Perai kata, isteri abang cik selalu menyakiti mak ngah. Dia kata tutup pintu kuat, cara berjalan tak hormat langsung, cara nada perli. Abang cik kadang-kadang terserempak dengan perangai isterinya. Dia ni diam je, tak nak tegur perangai-perangai isteri tu. Adakah abang cik ni dikatakan derhaka, Ustaz? Okay, maknanya abang cik nampak isteri kepada ipar dia lah. Ipar dia macam tak didik lah. Pada mak ngah dia macam rasa tu mak mertua pada isteri. Okey, nilaian kasar ataupun tak, kan? Kita melihat pada norma-norma biasa kadang-kadang. Norma biasa, contoh. Saya pernah menyangka orang Korea orang yang tidak beradab. Saya pergi Korea, cakap jerit-jerit, cakap kuat-kuat. Saya pergi Korea, bertembung dekat kereta api ni, langgar bahu kita, buat tak tahu, tak ada nak minta maaf dan sebagainya, kan? Saya kata apalah Korea ni, sebalik apa benda lah Korea ni, kan? Sekali jumpa orang Korea di sini, okey je. Tanya, apa pasal kau okey je? Kau bukan asal Korea kan? Kau sebenarnya asal gomusang kan? Kau ke Korea, kau ngaku Korea kan? Dia kata, no brother, kan? Dekat sana, environment sana dengan penuh tension, orang tak ada masa nak minta maaf. Maknanya, dia nak maaf, tapi okey, kejar masa dan sebagainya. Tolonglah faham. Tolong faham, boleh tak? Kau duduk dekat Malaysia memang tenang-tenang, tak ada berebut naik kereta api, memang kau tak macam tu. Saya fikir balik, aku menilai dengan diri aku sendiri. Banyak kita jadi macam tu. Kita rasa macam, hempas pintu ni kasar. Kan? Sebenarnya itulah paling lembut yang dia pernah buat. Kita tak tahu. Okey, cuba fahami dulu. Kerana kita bukan penghukum tau. Kita jangan mudah untuk menghukum orang. Itu mungkin paling lembut. Sebab apa? Mungkin badannya besar, berotot-otot lebih daripada pak ngah kita. So dia menutup itu yang paling lembut lah tu. Jalannya bak gegasi contohnya kan. Kata kita nak kata dia nak berlemah lain macam mana? Kita bandingkan dengan isteri kita yang memang kurus, halus, kering. Memanglah dia kasar pun tak dapat kasar. Saya garang ni tahu. Garang macam tu. Garang apa kan? Jadi maknanya fahami kemanusiaan dulu sebelum menghukum. Okey, bila kita main setting kita betul macam itu, baru kita tengok, mungkinlah bagi aku tu mungkin kasar.
Jadi maknanya barulah kita doakan, cari masa untuk tegur. Dan kalau itu peribadi dia, daripada kecil memang dia memang hentap menghempas pintu dan sebagainya, jangan letakkan satu harapan yang tinggi kita tegur 5 minit dan dia tak berubah. No, jangan. Nanti kita kata aku dah tegur dah, memang tak berubah, malah berubah macam tu. Berapa banyak kau tegur? Adalah kan. Kalau jujur 5 minit dan setahun sekali, macam mana nak berubah kan? Dia proses tu kena berterusan. Jangan letak harapan yang tinggi. Jangan letak harapan yang tinggi mengikut kita. Fahami manusia sangat penting. Allah sebut benda dalam Quran kan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kami jadikan lelaki dan perempuan dan berbangsa-bangsa li ta'arafu, untuk kamu kenal. Ini ramai orang yang bergaduh pada benda yang dia tak tahu pun, pada benda yang tak kenal pun. Just fahami dan fahami. Ya, jangan terlampau mengharap yang tinggi, nanti kecewa pun tinggi juga. Masya Allah. Dan sampai ke hujung Ustaz, mungkin sedikit kesimpulan dan juga doa untuk sama-sama kami aminkan. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Kita bincang nama Allah Subhanahu wa taala Adlu. Dan bagaimana 5 benda yang kita bincang, bagaimana untuk menjadi satu penyejuk dalam hati kita dalam kita menghadapi rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa taala Adlu, Allah yang Maha Adil, Allah yang menetapkan satu benda sesuai dengan diri kita. Allah menetapkan tidak ada benda kebetulan dalam hidup kita. Jadi benda-benda semua kita tengok dengan positif ya. Kalau kita tengok nak cari yang negatif, kita boleh cari yang negatif dalam rumah tangga kita. Muka kita lah sekalipun. Muka kita ni cuba kita bayangkan, kalau jerawat lah yang kita fokuskan, maka jerawat lah kita akan nampak dan kita akan rungsing jerawat untuk satu hari. Kan? Tapi kita tengok mata kita masih ada bagus, hidung kita masih maknanya bagus, mulut kita masih bagus. Kenapa jerawat tu yang kita rungsingkan? Sebab kita fokus pada jerawat tu. Kita fokus pada kelemahan satu suami atau isteri kita. Banyak lagi kebaikan dia yang kita tak tengok. Kan? Kenapa? Sebab kita tidak memandang dengan adil. Sedangkan Allah memandang dengan adil. So jadi maknanya kita nak semua benda dalam hidup memang takkan dapat. Kita takkan dapat. Kita nak suami kita, suami yang romantik. Dalam waktu yang sama dia romantik, tapi dia berusaha yang macam mana dia nak berusaha menjadi kaya dan mempunyai masa yang banyak. Apabila dia pergi ke office kerja, masa kurang. Orang yang masa banyak pula, usaha pun kurang pula. Jadi kalau kita nak semua benda dekat suami, dia adalah romantik, dia adalah kaya, dia adalah handsome, dia tolong kita di rumah, dia tolong kita sedai baju pula, okey, warna sama, kuning-kuning, biru-biru sama semua. Dia boleh betulkan bab lampu, dia boleh betulkan pipe rumah kita. Dia boleh tolong kita masak, dan waktu yang sama dia kena tolong pergi pasar. Semua benda nak kita minta, kita nak harap memang tak dapat lah kan. Jadi realistik sikit lah. Ada lebih itu, kurang ini. Ada kurang ini, lebih itu. Allah kan adil. Allah Maha Adil kan? Kita takkan dapat semua benda dalam hidup kita tu. Okey, jadi kita akhir dengan doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Bantulah kami dalam memperbaiki keaiban kami, ya Allah. Rezekikan kami untuk mendapat pasangan yang soleh dan soleha, ya Allah. Anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Rezekikan kepada kami keluarga yang bahagia, ya Allah, yang menyenangkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami, ya Allah. Peliharalah ahli keluarga kami, ya Allah. Rezekikan kami dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan hati kepada kami, ya Allah, di dalam kami mengharungi segala ujian hidup kami, ya Allah. Berikan kesembuhan kepada luka hati kami, ya Allah. Berikan kegembiraan-Mu kepada kesedihan hati kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Memberi, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Adil, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk doanya dan juga ilmu yang diberikan pada
pada hari ini semoga menjadi penyejuk pada semua sahabat pendengar, jadi ubat insya-Allah untuk setiap apa je yang sedang dihadapi. Sampai bertemu lagi minggu depan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.